الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا وسدد لساننا واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan santri jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lapangkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik, hidayah serta inayah dan pertolongannya kita dapat menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat istiqamah dalam menuntut ilmu dan dalam kita mengamalkan ilmu yang kita tuntut itu. Mudah-mudahan istiqamah sampailah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Pengajian kita masih dari dalam pengajaran fiqh dan kita masih lagi bincang dalam bab solah, iaitu dalam sembahyang sunat. Jadi alhamdulillah kita dah masuk ke awal Syaban. Insya-Allah lebih kurang 1 bulan kita akan bertemu dengan Ramadan Karim Al-Mubarak. Ya, bunyi dia Ramadan Karim Al-Mubarak. Bukannya Ramadan Al-Mubarak. Ya, Ramadan Karim Al-Mubarak. Ramadan yang mulia dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang ditunggu-tunggukan oleh para ahli ibadat, yang mana mereka ni bersiap sedia bukannya 1 bulan, malah 3 bulan sebelum Ramadan. Mereka bersedia untuk menyambut 1 bulan yang istimewa berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Ya, dan dalam bulan itu ada pula 1 hari yang istimewa daripada bulan-bulan yang lain, daripada hari-hari yang lain dalam bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada kalau kita melakukan ibadah pada pertepatan malam itu, maka seolah-olah kita beramal 1000 bulan ataupun 83 tahun lebih kurang. Ya, apa sebab tuan-tuan dan puan? Kerana umur umat Nabi Muhammad, a'maru ummati baina 60 wa 70. Ya, umur umat aku antara 6 ke 70. Ya, jadi umur umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek. Ya, nak dibandingkan dengan umur umat yang lain. Ya, yang ada hidup 900 tahun, 1000 tahun. Ya, 800 tahun, 700 tahun. Ya, umur umat Nabi Muhammad ini habis-habis tinggi 150 ke bawah. Itu paling tinggi lah tu. Ya, kebanyakannya tu kadang-kadang 30 dah mati dah, 40 mati dah, 50 mati dah. Ya, apatah lagi lah umur kita ni sedang standby. Ya, sedang standby. Bukannya mati itu bukan kerana sakit. Mati itu bukan kerana tua. Ramai orang tua tak mati-mati macam kita ni lah tuan-tuan.
Tak mati-mati lagi ni ya. Ya, ramai budak-budak muda mati tuan. Yang muda dah mati dah. Ya, bukan kerana tua mati, bukan kerana sakit mati, ya, kerana ajal. Ya, jadi sebabnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang daripada Allah dan kami akan kembali kepada Allah SWT. Mati itu ajal, bukan sakit, bukan tua. Ya, sampai masa yang telah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz, ya, maka Allah Taala ambillah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak terdahulu ataupun terkemudian walaupun satu saat. Ya, sampai masanya Allah Taala ambil. Jadi bersiap sedialah kita, ya, sama ada kita yang dah lanjut umur, ya, ataupun yang masih muda, sentiasa kita bersiap sedia, ya, menghadapinya. Jadi kalau kita bersiap sedia, kita tak risaulah kepada kematian itu. Dan mudah-mudahan kita sentiasa ingatkan kepada mati. Dan lagi yang lebih bagus lagi, kita ni orang yang ataupun tergolong daripada orang yang merindui kematian. Ya, itu orang yang amat-amat dipuji oleh Allah SWT. Orang yang rindu kepada kematian itu orang yang amat-amat dipuji oleh Allah SWT. Siapa yang rindu kepada kematian, tuan? Mereka yang ibadahnya terlalu banyak. Ya, yang ibadahnya terlalu banyak, ya, mereka ni rindu nak bertemu dengan Allah SWT. Ya, jadi nak bertemu dengan Allah, dia punya wasilah dia matilah. Tapi bukanlah mati itu diminta, ya. Mati itu kita buat, tidak. Ya, tapi rindukan kepada nak bertemu dengan Allah SWT. Jangan kita tergolong daripada orang yang takutkan kepada kematian. Apa tanda orang takut? Tandanya kerana dia tidak melakukan perintah Allah dan dia melakukan larangan Allah. Mereka inilah orang yang takutkan kepada kematian. Ya. Baik, tuan-tuan sekalian, jadi kita dah nak dekat dengan puasa. Jadi adakah tuan-tuan sudah pun mengulang kaji berkenaan dengan bab puasa? Nak tanyalah. Ataupun nak mengulang kaji ke, ataupun kita nak teruskan kita punya kuliah bab solat sunat. Ya, ya. Kita ulang kaji puasa. Walaupun kita mungkin sudah belajar berkenaan bab puasa ni, mungkin tahun lepas kita dah buka bab puasa, ya. Tapi maklumlah, kita manusia ni sentiasa dalam keadaan lupa, kan. Ya, jadi lupa. Bukannya tahun lepas punya pelajaran lupa. Yang saya dah cakap tadi pun saya tanya balik, tuan-tuan lupa dah. Ya. Kalau saya tanya tuan-tuan tadi berapa jap tadi, apa saya cakap? Itu pun dah lupa, kan. Aku dah tahun lepas lagi dah lupa. Baik, saya ambil yang tertentu saja, ya, supaya apa yang kita nak amalkan dapat kita kembali semula ilmunya. Berkenaan dengan puasa ni, saya ambil dia punya ringkasan saja, muka surat 71. Muka surat 71, kitab hijau kita ni, muka surat 71. Yang pertama iaitu takrif puasa pada syarak. Ya, takrif pada puasa pada syarak iaitu puasa pada syarak iaitu tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, serta disertakan dengan niat. Dia punya skema tu, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa beserta dengan niat. Ya, itu barulah dikatakan orang itu berpuasa. Baik. Syarat sah puasa, syarat wajib tu kita dah tahu, tuan-tuan. Ya, syarat wajib puasa iaitu Islam, baligh, berakal, kemudian suci daripada haid dan nifas,
serta masuk bulan Ramadan. Dalam ni tak ada tuan, dalam ni tak ada. Ya, itu dalam ni tak ada syarat wajib. Dalam ni ada syarat sah saja. Jadi syarat sah puasa iaitu Islam. Tak payah saya uraikan. Dia kata Islam, kalau seorang itu sedang berpuasa, dia murtad walaupun 1 second, 1 lahzah, batal puasa dia. Sepanjang puasa ni dia puasa. Lepas tu pukul 12 dia murtad, dia keluar pada agama Islam. Lepas tu serta-merta dia mengucap 2 kalimah syahadah, batal puasa dia. Walaupun 1 second dia murtad. Yang keduanya berakal. Jadi saya nak sebut dekat sini ada berakal ni. Yang pertamanya ada tidak memayis, tidak memayis, tidak memayis. Lepas itu memayis, lepas itu balik. Ya. Bagi yang tidak memayis, itu maknanya kanak-kanak yang tak boleh lagi membezakan antara elok dengan tak elok. Umur dia lebih kurang daripada 1 tahun sampai 3-4 tahun lah. Ya, dia tidak memayis tu maksudnya, contoh yang paling senang, kalau dia bertanya bulat, dia lalu depan tuan-tuan ni buat tak tahu je. Itu tak memayis satu. Ya, kanak-kanak. Kalau orang tua yang telanjang bulat lalu kat sini tak buat apa tu, tak kisah apa, tak apa. Orang tua ni tak memayis ni. Apa dia? Bukan tak memayis, itu gila tuan-tuan. Ya, itu. Kalau orang tua yang tak tahu malu tu gila. Kalau kanak-kanak yang umur 4 tahun ke bawah tu yang tak tahu lagi elok tak elok, tak tahu malu lagi tu, itu belum memayis. Ya, memayis cakap Melayunya boleh membezakan antara elok dengan tak elok. Jadi kanak-kanak yang belum memayis ini, yang umur mungkin 4 tahun ke bawah ni, dia ni tak wajib puasa, Kalau dia puasa dia tak sah. Ya, dia tak wajib puasa. Kalau dia berpuasa, puasanya tidak sah, pasal dia belum memayis. Adapun kanak-kanak yang sudah memayis, maknanya dia dah pandai membeza dah, ya, antara elok dengan tak elok ni dalam umur 5 tahun ke atas lebih kurang lah. Dia tidak susi, tak statik ya. Dia tengok ada budak ni cepat cerdik, ada budak lambat kan. Ya. Kalau dah memayis, dia tak wajib puasa. Tetapi kalau dia berpuasa, puasa dia sah. Ya, dia tak wajib puasa, kalau dia berpuasa sah. Dia tak wajib semayang, kalau dia semayang sah. Ya, kalau belum memayis tu dia tak wajib semayang, kalau dia semayang tak sah. Kalau pasal dia belum memayis. Yang balik dia wajib berpuasa. Kalau dia ikut syarat sah ni, sahlah puasa dia. Ya, itu beza dia. Kemudian perbincangan berakal ni lagi satu. Kalau seorang itu gila, dia gila ni ada bermasa ya. Bukan gila terus. Kalau gila terus dia tak mukallaf. Ya, kalau dia terus gila, dia tidak mukallaf. Maknanya dia tidak wajib berpuasa lah. Ini puasa dia ada masa-masa. Kadang-kadang 5 minit dia gila, lepas tu dia elok. Kadang-kadang 1 hari dia gila, lepas tu elok. Dia ada masa-masa. Perbincangan orang macam ni, kalau dia dah niat puasa malam, dia berpuasa lah. Mungkin pukul 11 sekarang dia gila. Dia gila walaupun 1 second, 1 lahzah. Ya. Lepas tu dia elok. Sampai ke berbuka, batal puasa dia. Ya, walaupun 1 second. Itu gila ya. Kemudian yang keduanya dekat sini dia kata, kalau dia pitam ataupun mabuk. Pitam dengan mabuk itu tidak hilang akal. Ya. Dia bukan hilang akal. Dia pitam lah. Ya.
Kalau dia pitam, dia daripada selepas dia sebelum masuk subuh dia pitam lah. Pitam, bukan pitam pening-pening biasa-biasa ni, tak. Pitam sampai tak sedar. Mabuk sampai tak sedar, macam mabuk laut sampai tak sedar. Sepanjang hari tu dia sampai waktu maghrib dia pitam, dia mabuk. Tetapi ada 1 second dia sedar, ada 1 lahzah dia sedar, sah puasa dia. Faham tuan-tuan ya? Beza dia dengan gila tadi. Gila dia elok sepanjang puasa, 1 second dia gila, batal. Pitam mabuk ni pula satu hari tu dia pitam, 1 second dia sedar, sah puasa dia. Nak beza dia? Okey, yang ketiga, orang tidur. Dia tidur selepas dia bersahur. Katakanlah dia bersahur pukul 5, lepas bersahur tu dia terus tidur sampai masuk maghrib. Berbuka kan baru dia bangun, sah puasa dia. Itu dia. Maknanya tidur tak bangun-bangun dah ni, tidur mati dah ni. Daripada sebelum subuh tu sampai berbuka tu gerak-gerak baru bangun, berbukalah dia. Puasa dia sah. Pasal dia tidak hilang akal, dia tidak mabuk, cuba dia tidur saja. Tapi dia tak semayang lah. Kita tak semayang tu cerita lain. Kita tak semayang tu berdosa tak semayang. Cuma puasa dia tu sah. Itu beza dia. Besok jangan bantai tidur pula. Sah puasa ya, tidur lah dia kata. Tak ada rasa lapar dia kata. Kalau puasa tak semayang tak ada makna juga kan. Puasa dia sah lah. Itu perbincangan yang kedua, iaitu berakal. Kemudian suci daripada haid dan nifas sepanjang hari. Kalau sekiranya tidak sepanjang hari pun, kalau dia datang 1 lahzah, pukul 7 pagi datang haid, 1 titik je, 1 lahzah lah. Lepas tu dia bersih betul, batal puasa dia. Kemudian niat yang paling penting sekali ni tuan-tuan. Untuk niat ni, perbincangan dia ialah yang pertama sekali niat ni yang pertama sekali dia mesti ada ta'yin. Tapi tak buat. Mesti ada ta'yin. Kemudian nombor keduanya, mesti dilakukan malam hari. Dan yang ketiganya, bagi mazhab Syafi'i, hendaklah tiap-tiap malam. Itu niat itu niat. Mesti ada ta'yin, maksudnya dalam kita melintaskan niat mesti ta'yin, maknanya mesti ada Ramadan. Asal ada orang cakap tuan-tuan, kadang-kadang ustaz-ustaz juga cakap. Dia kadang-kadang dia cakap, dia suka cakap, dia tak tengok kitab. Dia kata oleh kerana kita dah masuk Ramadan, memang Ramadan pun tak payahlah ta'yin Ramadan, memang Ramadan pun. Kita kata besok nak puasa dah lah. Tapi menurut mazhab Syafi'i kita kena ta'yin. Maknanya mesti niat, ada dalam niat itu mesti ada Ramadan. Dalam muka surat belakang ni, muka surat 72 tu, ada contoh niat tuan-tuan. Contoh atas tu. Contoh niat.
nawaitu shauma Ramadan, saja aku puasa Ramadan. Ya, ataupun saja aku puasa untuk bulan Ramadan. Ataupun yang biasa kita hafal ni lah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu Ramadan hadhihi sanatillahi ta'ala. Yang tuan-tuan hafal. Ya. Jadi paling kurang kita nak pasang niat, ya, ialah sahaja aku puasa Ramadan, itu biasa yang kita belajar. Sebenarnya sahaja tu mana-manalah, contoh sembahyang, sahaja aku sembahyang fardu maghrib, ya, sahaja. Mengapa disebut sahaja? Kita kena tahu ke tu, mengapa sebut sahaja tu? Ya, sahaja tu sengaja. Maknanya kita buat itu dengan sengaja. Bukan kita buat itu tak sengaja. Kalau kita buat itu tak sengaja, tak sah. Ini sebabnya sengaja tu. Ya. Jadi kita nak buat puasa ni tak payahlah sebut sahaja, sengaja. Memang kita sengaja pun. Yang pentingnya kita kata esok aku nak puasa fardu Ramadan. Cukuplah lintaskan dalam hati. Ya, tuan-tuan tak payah menghafal lah. Itu shauma ghadin an adai pada, ya. Awal Syaban ni dah menghafal dah ni. Ya, suruh budak-budak menghafal. Ya, nawaitu usolli dia usolli jadi lah. Ya, nawaitu jadi usolli kan. Ya, nawaitu shauma ghadin an adai pada Ramadan hadhihi sanatillahi ta'ala. Ya, tak payah ada menghafal tuan. Yang wajibnya itu kalau nak lepas harus, tak adalah bid'ah. Kalau kita nak nawaitu shauma ghadin itu harus. Ya, tapi yang wajibnya lintaskan niat dalam hati. Ya, apa dia? Esok aku nak puasa fardu Ramadan. Ya, lintaskan dalam hati. Sekejap ya, 1 second ya, 1 saat je. Ya, bukan payah. Ya, masa dia malam. Ya, daripada masuk maghrib sampai sebelum subuh. Bila-bila masa kita boleh pasang niat. Tengah-tengah kita berbuka tu dapat boleh pasang niat dah. Ya, tapi biasanya imam ingatkan. Ya, lepas habis tarawih tu niat puasa dia kata kan. Ya, baguslah dia. Takut-takut kita terlupa. Jadi dia ingatkan kita supaya berniat. Kalau kita dah niat, kita nak ulang balik tak apa, tak ada masalah. Ya, nak buat niat banyak kali pun berniatlah banyak kali. Ya, mesti ada ta'yin niatnya aku puasa fardu Ramadan. Ya. Kemudian mesti malam hari. Maghrib sampai 10 subuh. Kemudian bagi Imam Syafi'i kena niat tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam kena pasang niat. Habis. Ya. Jadi untuk supaya kita tidak menyebabkan kita tak boleh puasa kalau kita tak berniat, ya, pada malam-malam Ramadan, mungkin 1 malam ke 2 malam, kita boleh bertaklid kepada mazhab Maliki. Ya, bertaklid kepada mazhab Maliki. Taklid mazhab Maliki. Ya. Jadi niat dia, aku berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Ya. Jadi malam tu kita niat 2. Satu bagi Syafi'i, esok aku nak puasa fardu Ramadan. Ya. Ni berpuasa fardu. Ya. Kita niat ni dulu. Masuk je malam pertama, besok nak puasa, niat esok aku nak puasa fardu Ramadan. Lintas ke dalam hati. Ya. Ini tak payah taklid, ini Syafi'i. Lepas tu kita niatkan bertaklid pada mazhab Maliki,
Kita niat, aku nak puasa fardu sepanjang bulan Ramadan. Maknanya sebulan lah. Ya. Jadi malam pertama tu kita niat 2 tu. Ya. Niat ini, lepas tu niat ini bertaklid kepada mazhab Maliki. Ya. Kalau tuan-tuan tak ingat, ambil gambar je cepat. Ya. Kerana saya nak padam lah. Ya. Handphone ada kan, ambil gambar. Lepas tu viral kepada grup. Ya. Jadi, tetapi walaupun kita dah niat ini malam pertama untuk borong satu Ramadan, ya, tetapi bagi mazhab Syafi'i kita kena niat juga setiap malam. Niat juga setiap malam. Ya. Kalaulah kita terlupa dalam malam-malam berikutnya itu berniat, maknanya kita boleh berpuasa. Pasal niat ini sudah cover. Ya. Okey, sudah faham ya? Pasal apa tuan-tuan? Baru ni saya mengajar muslimat di Masjid Country Home. Bila saya terangkan ini, ada seorang muslimat bangun, dia kata, saya dah niat ini, dia kata. Dia niat sebulan. Jadi saya tak niat dah tiap malam. Pasal ini dah cover. Ini salah faham tuan-tuan. Ya? Ini walaupun dah cover, kita kena niat juga tiap malam. Kalau terlupa, jadi baru cover. Bukannya kita tinggalkan niat tiap malam ni, walaupun kita dah cover ni. Jadi macam mana puasa lepas-lepas? Yang tadi tu tak sah lah. Kalau kita terlupa, sah. Kalau kita sengaja tak basah niat, tak sah lah. Kalau kita jahil, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun, itu je lah. Kalau ikut dia punya rukun puasa tu tak ada niat. Ini untuk kerana kita lupa, bukannya dengan kita niat ini kita boleh tak niat tiap malam. Jangan salah faham tuan-tuan. Ya. Jadi inilah sebabnya kadang-kadang kita dengar kan, dengar orang cakap, dah cover sebulan dah. Kita pun apa ni, memahamkan dengan sendiri, dah cover dah, tak payah niat macam mana. Itu memfaham sendiri. Ya. Bukannya faham ilmu yang betul. Baik, itu yang penting ya. Itu niat. Lepas tu menahan diri daripada ini rukun, ini apa ni, masih lagi syarat wajib, syarat sah ya. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Itu syarat sah lah. Ya. Iaitu daripada makan dan minum. Memanglah kita tak makan tak minum dalam bulan Ramadan. Ya, sekali pun sedikit, seperti sebiji bijan. Ya, sekarang ni orang budak-budak sekarang ni mungkin tak tahu bijan ni ya. Kalau dulu ni biasalah ada kuih bijan. Ya, kuih tu digol-golikkan dengan bijan tu, banyaklah bijan ya. Lepas tu digoreng. Jadi kuih bijan. Jadi dia kata sebiji bijan halus je. Ya, kecil sangat bijan tu. Ya, kalau melekat kat selah gigi kita, ya, masa kita berpuasa dia keluar, kita telan balik, batal. Walaupun sikit. Ya. Ataupun setitik air dengan sengaja. Ya. Air ni pun awas lah. Kalau kita bersahur, mungkin kita makan perasa-perasa macam keropok, ya, ataupun yang seumpama dia tu. Ya, kadang-kadang kita dah makan-makan tu, dia dah duduk diam dalam kita punya gigi. Dia diam elok je, senyap di dalam tu. Ya, kita gosok gigi pun dia duduk dalam diam je. Ya, bila tengah semayang subuh tu dia keluar balik tuan-tuan. Ya, air keluar tu terasa keropok tu. Ya, bukan kita minum tapi perasa keropok tu keluar balik. Lepas tu kita telan tuan-tuan, batal lah. Ya, yang tidak batal telan air liur. Tapi air liur bercampur, batal. Ya, kalau air liur yang kita telan, walaupun kita simpan air liur tu segelas dalam mulut kita, ya, kita simpan ada segelas. Ya, lepas tu telan balik tuan-tuan. Dia gup masuk dalam satu gelas air liur. Tak batal. Ya, tapi kalau dia bercampur walaupun sedikit, ya, dengan perasa-perasa,
Kalau kita telan batal. Yang segelas tu ada kat sini, ada sebut dekat sini. Ya, ada dekat sini. Ya, ya ada disebut dekat sini. Ya, kalau kita baca satu-satu kita jumpa dalam rampaian ni. Ya, dalam rampaian muka surat 73 tu. Baik, itu dia apa ya. Kemudian dia kata menahan diri pada bersetubuh, mengeluarkan mani dan muntah dengan sengaja. Ya. Kemudian tidak batal puasa dengan mengeluarkan kahak sama ada daripada otak ataupun dada. Ya, kahak kita kadang-kadang keluar pada otak, kadang-kadang keluar pada dada. Keluar tak apa, jangan masuk balik. Ya. Kahak kita yang keluar pada otak tak apa, jangan kita telan. Ya. Ataupun kahak kita keluar pada dada, tak apa, jangan kita telan. Bila dia keluar tu, keluarkan terus. Ya. Dia kata kat sini dia tak sebut, dia ada kat bawah ya. Satu lagi menahan diri daripada memasukkan ain benda ke dalam rongga yang terbuka. Rongga terbuka, hidung ni yang setakat sini tak batal. Kita korek sampai sini tak batal, tapi jangan sampai dekat ni, dekat tulang ni. Ya, kalau kita masukkan benda sampai masuk tulang baru batal. Ya, telinga dekat dia punya kelok-kelok tak apa, jangan masuk dalam lubang. Ya. Mulut masuk apa pun tak apa, masuk nasi ke, masuk kuah ke, rasa lauk ke, tak apa, tapi jangan telan. Ya, dalam mulut kita apa masuk pun tak apa, tapi jangan telan. Ya, pasal mulut bukan rongga lagi. Ya, sini baru rongga. Ya. Kemudian lagi satu rongga kemaluan depan dengan belakang. Ya. Jangan, oleh itu jangan kencing, jangan berak dalam sungai, dalam air. Kalau kita berak, kita kentut dalam air, dia kembang, air itu masuk sikit tuan-tuan, boleh batal puasa kita. Perkara yang membatalkan puasa, ni sikit-sikit lah tuan-tuan ya, masa kita tak mengizinkan. Dia kata memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga dengan sengaja sekalipun sedikit, itu dah bincang tadi. Setengah daripadanya menelan kahak setelah ia keluar sampai had lahir, iaitu makhraj ha. Itu rapat-rapat ya, muka surat 72 tu. Makhraj ha. Ya. Ha kat sini, ha. Kalau dah keluar atas itu dia telan batal. Ya, makhraj ha. Ya, kalau dia dah keluar daripada rongga mulut ni ya, kita telan balik batal. Seperti tahi semelit. Orang yang semelit tu tekan, tahi tak boleh keluar. Ya, tetapi dia terjojol sekejap, terjojol sikit. Ya, ni bubur dia terjojol sikit tuan-tuan. Ya, tak boleh keluar. Ya, lepas tu dia masuk balik. Batal puasa. Jadi kalau orang semelit ni, kalau tak boleh berak tu susah berak lah. Kecuali dah terpaksa tuan-tuan, lain lah. Tapi kalau dia dah penyakit, penyakit tu lain lah, mungkin dimaafkan. Tapi kalau sekali-sekali tak dimaafkan. Satu lagi, kalau sekiranya apa saja benda lah, dia batu ke, dia keluar, dia masuk balik. Ataupun cacing. Ya, cacing ni agaknya bulan puasa dia lapar, kita pun lapar, dia pun lapar, dia tak ada makanan. Ya, musim panas pula dia kepanasan dalam tu. Ya, lepas tu menjenguk dengan kepalanya sikit tuan-tuan ni, jenguk sekejap, masuk balik, batal puasa dia. Ya, batal puasa dia. Kemudian sebaliknya, jika dikeluarkan air liur kena pada bibir atau bercampur dengan benda lain seperti makanan yang ada di sela-sela gigi, tiba-tiba ditelan, saya batal puasanya. Kita ni kadang-kadang lidah kita gatal, ya. Bukan lidah kita gatal tu bukan menggatal. Ya. Dia pun menjulurkan dekat bibir.
Ini dah keluar tuan-tuan. Lidah aku julurkan, betul air yang kat sini tu masuk dalam. Kita telan batal tuan-tuan. Ya, kalau kita buat begini, ludah lah, jangan ditelan. Ya, pasal ini luar ni, ini luar. Ya. Kemudian dikumpulkan air liur di atas lidah dan dijelikan lidah, ditelan tak batal. Pasal lidah tu dia tak kena apa-apa. Ni lidah kita, ni mulut kita, kita jelikan lidah kita, dia tak kena apa-apa. Ya, dia tak batal lah. Ya, walaupun kita telan air liur di lidah tu. Orang yang mengidap berdarah gusi dimaafkan. Kalau dia memang sentiasa gusi dia berdarah, ya, dah dia di ludah-ludah berdarah, ya, mana yang tertelan sikit-sikit itu dimaafkan. Sama macam kahak lah. Ya, orang ni memang penyakit memang kahak keluar. Dia dah keluar kan ada juga, ya, dia tertelan, dia tak boleh. Ya, memang dah keluar selalu penyakit. Itu lain lah, ya. Lagi satu tuan-tuan, ini saya nak sebut berkenaan dengan 3 ni, perbezaan 3 ni yang bawah ni. Demikian juga tidak batal air kumur-kumur, dia 3 kaedah dia. Ada 3 kaedah ni. Dah ambil gambar dah? Dah, ya? Dalam kita membasuh ataupun mandi, ada 3 kategori. Yang satu iaitu wajib. Yang keduanya sunat. Yang ketiganya harus. Kalau yang kita menggunakan air ini kepada yang wajib, contohnya mandi wajib. Ya, mandi wajib. Kita mandi wajib ini berlebih-lebihan kerana kita nak memastikan air sampai kepada anggota yang zahir. Ya, kita berlebih-lebihan lah. Ya, pasal takut kalau jaga-jaga sikit-sikit tak sampai air dekat di semua anggota, takut tak sah. Ya, jadi dia mandi betul-betul lah. Kalau termasuk tak batal. Pasal apa? Pasal wajib. Ya, niat dia nak dia buat berlebih-lebihan tu pasal dia nak memastikan air betul-betul sampai ke semua anggota. Ya, kalau tak sampai tak sah mandi. Okey? Tapi janganlah dia sengaja memasukkan, ini termasuk, ya, tak batal. Kalau yang sunat, contohnya mengambil air semayang, ya, ataupun mandi sunat hari Jumaat ke, ya, mandi sunat lah, mana mandi sunat, ya, ada mandi sunat tu, ya, hari Jumaat ke, mandi sunat apa lagi, ya, mandi sunat ihram ke, hendaklah berjaga-jaga, ya, hendaklah berjaga-jaga. Pasal apa? Pasal mandi sunat ni tak wajib menyampaikan air. Kalau tak sampai pun tidaklah macam mandi wajib, tak sah, ya. Jadi hendaklah berjaga-jaga mandi sunat. Kalau dia berjaga-jaga, dia mandi sunat ini termasuk tak batal. Tapi kalau dia berlebih-lebihan mandi sunat, kalau termasuk batal juga. Ya. Okey. Untuk harus ni mandi biasalah, ataupun yang sunat lagi satu berkumur-kumur. Berwuduk ni ada kumur-kumur kan, ada kumur-kumur mengisap air ke hidung, istinsyak. Ya, naklah berjaga-jaga. Ya, kumur-kumur sikit, lebih-lebih kurang sikit-sikit. Ya, jangan lebih-lebih. Sedut air ke hidung pun jangan lebih-lebih, jangan sampai masuk sini. Ya, termasuk dia tak batal kalau dia tak berlebih-lebih. Okey? Harus ini mandi harus. Ya, macam kita nak pergi ke pejabat ke, pagi-pagi memang kita mandi biasa, badan nak bersihkan badan, ya. Ataupun kita berkumur-kumur pasal panas sangat, ya. Asalkannya haruslah. Sama ada dia berlebih-lebihan, sama ada dia berjaga-jaga, apatah lagi berlebih-lebihan, termasuk batal. Ya. Itu beza antara 3 tu. Kalau ini dia berlebih-lebihan kerana nak memastikan air sampai ke kulit, termasuk tak batal.
Kalau ini dia kena berjaga-jaga. Ya, jangan berlebih-lebihan. Kalau dia berjaga-jaga, tak berlebihan, termasuk tak batal. Yang harus dia berjaga-jaga ke, dia berlebih-lebihan, apatah lagi lah, termasuk batal. 3 ya. Boleh? Ya, boleh beza ya? Dia kata tidak batal puasa termasuk air dalam rongga sebabkan basuh najis dengan melampau-lampau. Dia nak basuh berak dia, ya, nak pastikan betul-betul najis tu hilang, termasuk dalam lubur dia air, tak batal. Pasal itu wajib. Ya, itu wajib. Ini katanya batal puasa dengan sebab termasuk air mandi tidak dituntut seperti mandi kerana rimas, ya, basuh air yang keempat wuduk. Itu batal puasa dia yang haruslah, ya. Okey, tuan-tuan. Yang lain tu saya ingat tuan-tuan boleh fahamlah. Okey. Ada apa soalan berkenaan dengan puasa ni sikit sebanyak? Ada apa soalan? Tak ada? Ya? Oh, istirahat tak gila. Ya, istirahat tu dia tidak hilang akal lah. Dia cuma gangguan lah. Dia gangguan luaran, bukan diri dia. Ya? Maka dia tu kalau dia kena istirahat tu dia tak batal lah. Ya, pasal dia tidak hilang akal sebenarnya. Ya? Okey, tuan-tuan. Apa lagi yang mustahak ni ya? Yang itu yang penting ya, syarat-syarat sah tadi, lepas tu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, jadi puasa ni ada 3 lah tuan-tuan ya, ada 3. Dalam slide saja ni, saya ada slide baru ni, Masjid Himmatul Aliyah di Jalan Kebun tu ada minta daurah Ramadan ya. Saya bentang melalui slide lah. Ya, saya dah ada slide, bentang melalui slide. Jadi saya bagikan puasa ni kepada 3. Puasa ada kepada 3 ni. Puasa di sudut akidah, puasa di sudut syariat, puasa di sudut akhlak. Ya, yang kita bincang ni puasa di sudut syariat je. Ya, akidah ada, akhlak ada. Ya, kalau akhlak ni terbagi pada 3 lah. Ya, puasa umum, puasa khusus, puasa khususul khusus. Khususul khusus. Itu sudut akhlak. Ya, sudut akhlak, sudut tasawuf. Jadi mudah-mudahanlah ya kita dapat paling kurang puasa yang kedua tu, second class tu, khususul khusus. Ya, jangan kita buat puasa umum. Ya, puasa umum ni dia hanya tak makan, tak minum, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Lain tu sapu bersih. Ya. Dosa-dosa dibuat, yang lawa-lawa dibuat. Ya, yang sunat pun tak apa nak buat. Ya. Jadi orang ni dapat sah je lah puasa dia. Tapi tak ada pahala apa-apa. Ya. Puasa khusus itu kita dapat ini menjadilah tuan-tuan. Pasal khusus tu sebenarnya pasal para nabi. Kita dapat meninggalkan puasa, meninggalkan perkara membatalkan puasa. Ya, kemudian
kita meninggalkan dosa anggota kita yang 7. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa lidah, dosa tangan kaki, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Ya, lepas tu tambahkan lagi dengan amalan sunat sebanyak-banyaknya. Ya, amalan sunat yang ada bulan Ramadan yang khusus amalan sunat tarawih. Ya, jangan tinggal langsung kita daripada sunat tarawih sebulan je. Ya, yang ada sebulan saja tuan-tuan. Kalau di surau kita ni buat 20, buatlah 20. Kalau dia buat 8, buatlah 8. Jangan buat 4 pula. Ya. 20 dia buat 8, 8 dia buat 4 cukup lah dia kata. Ya. Semua nak kurang lah tuan ya. Makan nak lebih. Ya. Makan sikit je. Sikit sangat boleh kata makan ya. Tapi ibadah ya. Besok sembahyang isyak jadi 2 rakaat. Dia kalau dia bukan dikira jam Dia bukan pasal jam. Kalau dia berbuka belum masuk waktu, batal lah. Dia bukan kira jam. Jam saya cepat pula dia kata. Dia bukan kira jam, dia kira matahari jatuh tu. Ya. Jadi kita ni terlebih tak apa. Terlebih tak apalah 5 minit ke 2-3 minit kan, jangan terkurang. Pasal jam saya ni cepat. Dia tak boleh pakai jam dia. Ya, maknanya dia pakai terbenam matahari baru boleh berbuka. Ya, jam kita kadang-kadang tak boleh ikut, kadang-kadang dia cepat. Ya, kadang-kadang dia jam tu mati, kita tengok kenapa jam aku ni kau 7 suku tak ada 7 suku baru ni lah. Rupa-rupanya dah pukul 8 suku dah. Ya, itu tak apa. Ya. Jangan jam kita cepat pula. Itu bahaya lah tuan-tuan dia. Dia kira terbenam, jam ni kira penunjuk waktu je lah. Ya, yang asas dia tu bila terbenam matahari tu barulah kita boleh berbuka. Ya. Okey. Baik. Kalau tak ada insya-Allah tuan-tuan dan puan ya, kita akan jumpalah di tazkirah Ramadan. Mudah-mudahan kita mohon Allah Taala berikan kita sihat badan ya, dan kita dapat bertemu dengan satu bulan yang Allah Taala berikan kita peluang ya, peluang lagi untuk kita memperbanyak-banyakkan lagi amalan kita. Ya. Kalau kita tak jumpa lagi Ramadan akan datang, alhamdulillah pada bulan ini kita dah ya, tahun ini kita dah banyak-banyakkan amalan kita insya-Allah. Ya, mohonlah Allah Taala bagi kita kekuatan ya, supaya kita dapat menerima Ramadan dan kita dapat menunaikan sepenuhnya amalan-amalan, khususnya amalan yang fardu dan amalan-amalan yang sunat dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la shay'inal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna min sar'u fi ridhak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاب وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.